Okay, so saya nak tanya anda punya mood pada malam ni. Ada boleh komen di ruangan chat tak? Adakah anda bersemangat? Adakah anda rasa penat? Apakah mood anda? Sila komen di ruangan chat. Saya perlukan interaksi dua hala. Komen di ruangan chat. So panggil kawan-kawan anda masuk lagi. Okay? Pada malam ni rugi kalau kata anda tak masuk, sebab kita ada belajar terus terang valuable, ilmu yang sangat valuable, maknanya sangat bernilai. Yang mana strategi dan teknik ni actually sebenarnya saya jarang buat kelas-kelas public yang terlalu besar, terlalu ramai. So kebiasaannya saya akan buat kelas-kelas yang tertutup lah. Okay, so orang yang bernasib baik yang dapat ilmu-ilmu yang saya akan berikan ni sebenarnya. Ini adalah kita panggil one of the marketing yang sangat evergreen, yang sentiasa, okay, sentiasa orang guna. Okay, so kita panggil nama dia SEO, Search Engine Optimization. Okay, kalau SEM, Search Engine Marketing. Okay, dalam Search Engine Marketing kita ada SEO, kita ada periklanan, okay, dan banyak lagi. Alright, so boleh tak komen di ruangan chat? Okay, siapa yang dah pergi kelas saya yang lepas, komen dah. Siapa yang baru, komen saya baru lagi. Komen di ruangan chat. Saya perlukan respon anda. Kalau kata anda tak respon, bermakna saya rasa saya ada problem dari segi sound. So saya perlukan respon anda untuk saya lakukan reaksi kepada anda. Alright. Okay. So komen di ruangan chat dah pernah join, dah join yang lepas. Siapa yang belum, komen belum. Sebab saya nak tahu yang anda ni dah pernah join yang kelas lepas ke atau belum. Okay, saya nak tengok berapa ramai. Komen di ruangan chat. Dah join lepas? Belum? Okay, belum. Alright, saya belum. Alright, so faham? Saya nampak ada ramai lagi yang belum. So saya recap sikit apa yang kita belajar. Okay, yang dah ni. So boleh tak komen dekat ruangan chat yang you dah belajar? Okay, yang saya nampak yang dah join ni Diana Mustafa. Okay, ingat tak lagi yang saya ajar sebelum ni? Ke dah lupa? SEO for developer. Okay, apa yang saya ajar sebenarnya? Okay, so ada ingat tak? Ramai yang belum. Okay, so saya akan recap sikit lah apa yang kita belajar sebenarnya. So saya screen sharing. So jangan lupa panggil kawan-kawan anda, WhatsApp kawan anda yang mana anda kenal-kenal ke, join. Sebab kalau kelas saya biasanya sangat-sangat orang kata bernilai dan sangat ilmu yang sangat rare. Okay, so malam ni sebenarnya okay, kita nak belajar benda yang ilmu yang sangat bernilai, iaitu SEO. Kalau anda nak tahu, kelas SEO ni kebiasaannya kat luar biasanya makan ribuan ringgit. Okay, dan sampai orang belajar ke luar negara, okay, Singapura, pergi ke forum-forum. Okay, so barulah anda mahir dan faham sebenarnya kita kena praktis benda ni. So sebagai seorang developer, okay, so banyaklah yang anda kena belajar ilmu-ilmu yang up to date. Okay, bukannya ilmu yang orang belajar dah sebenarnya tak semestinya you belajar pada tahun 2020 benda tu boleh pakai pada tahun 2023. Tak, mungkin anda kena tengok kepada trend terkini, okay, dan sebagainya. So saya recap balik yang kita punya pembelajaran sebelum ni sedikit, sebab saya nampak ramai yang belum lagi, okay, yang belum lagi tahu, okay, yang kita belajar apa sebenarnya yang hari tu kan. Okay, so saya share screen. Alright, nampak skrin saya ke? Nampak ke? Siapa nampak, komen nampak? Siapa nampak, komen nampak? Okey, nampak. Cantik. Alright. Okey, so apa itu SEO sebenarnya? Sebenarnya cara mudah you nak faham SEO ni, okey,
ialah orang cari jumpa kita pada laman pertama Google. So sebenarnya dia adalah bahasa dari segi istilah dia. Okey. Search engine optimization maknanya kita optimizekan, okey, optimizekan orang cari kita jumpa website kita dan sebagainya lah. So yang ini adalah kempen, okey, yang kita kena kempen pemasaran yang berjaya lah. Maksudnya you kena buat kajian dulu, lepas tu you bina platform dan lakukan promosi. So teknik-teknik ni yang kita belajar pada kelas yang lepas lah. Okay. So sebenarnya apa yang kita saya nak bagi tahu you all ni, ini kita fast track lah. Okay. Fast track sebab malam ni sebenarnya kita nak belajar dari segi tools. Okay. Tools. Apakah tools yang kita boleh guna, okay, untuk yang saya akan perkenalkan kepada anda untuk kita guna buat SEO dan kenal pasti kata kunci yang sebenar. Okay. So sebenarnya macam yang saya nak beri kepada anda, iaitu kalau anda buat, contohlah anda buat jual okey, servis, okey, servis orang kata buat website, okey. So maksud saya SEO tu adalah bila anda cari di laman Google, anda cari di laman Google, okey, kita Google okey. So kita Google servis, contohlah bina website. Okey. Bila tekan enter, ada tak jumpa perniagaan anda di laman pertama Google? Itu yang saya buat praktikal pada kelas yang lepas. Okey. So maksud yang ini AD ni adalah iklan. Ada perkataan AD di depan ni semua iklan. Kalau you tekan, dia orang kena bayar. So yang atas ni, yang inilah yang orang kata di laman pertama Google. Kalau tak keluar pada laman pertama Google ni, you kena do something lah. Okay, buat website tu kena mesra SEO dan kena belajar macam mana untuk dapat laman pertama Google. Okay, contoh anda buat servis apa lagi? Okay, komen di ruangan chat. Anda nak saya type servis apa? Okay, contohlah kalau kata anda buat servis, buat design. Okay, design. Okay, servis buat design. Contoh. Okay, nampak tak? Ada tak laman pertama Google ni, perniagaan anda pada laman pertama Google ni? So itu maksud saya. So kerja kita sekarang ni sebagai developer, kita menawarkan servis SEO ni adalah untuk ayam goreng sedap. Okey, search ayam goreng sedap memang boleh ada, tapi adakah saya nak cerita kepada anda optimization ni adalah kata kunci yang ada carian di Google. Search ayam goreng sedap. Okey, kita tengok ayam goreng sedap. Okey, ayam goreng sedap ni dia very general lah. Okey, ni kita dah luar topik daripada developer daripada seorang developer. So orang yang jual. So kat sini banyak lebih kepada resepi. Okey. Okey. So anda boleh search kat laman pertama Google. So saya nak bagi tahu kepada anda lah sebenarnya. Okey, sebenarnya okey, kalau kata anda yang inilah yang kita belajar yang minggu sebelum ni, iaitu kita nak kenal pasti yang manakah kata kunci yang sesuai untuk kita tarik pelanggan beli kita punya, subscribe dengan kita, beli produk kita dan sebagainya. Okey, so kalau kata ayam goreng sedap, ini kita panggil nama dia browsing keyword. Maknanya kata kunci yang orang cari, dia buat comparison, dia takkan beli produk you. Dia hanya buat comparison nak beli service provider A, B, C dan D, yang mana satu pilihan mereka. Okey. So itu dia. Kalau kata comparison keyword, ini perbandingan juga. Maknanya senarai kedai ayam goreng sedap. Okey, orang buat comparison. So kebiasaannya browsing keyword dan comparison keyword ni kita still kena masukkan dalam kita punya list juga. Sebab kenapa?
kita nak orang apa ni at least ada pelawat pergi ke website walaupun dia browsing keyword, maknanya dia bukan target kita yang customer yang betul lah. Dia target customer kita tapi dia bukan ada intention nak membeli. Possibility dia ada intention dan possibility secara psikologi dia tak ada intention. Okay, dia hanya nak tengok informasi saja. Tapi kalau kata orang cari harga package ayam goreng sedap, contoh harga package servis buat website, harga package servis buat design, harga package buat mobile apps, yes, itu adalah salah satu buying keyword. Buying keyword ni orang cari memang orang ada intention nak subscribe you punya servis, nak hire you sebagai freelancer. Okay, so setakat ni faham tak apa yang saya masukkan pasal browsing keyword, comparison keyword dan buying keyword? Komen di ruangan chat. Faham? Kalau faham, sebab kita nak express, kita nak recap dalam 10-15 minit berkaitan dengan yang kita belajar. Sebab you kebanyakan daripada anda ni semua banyak yang baru-baru. Faham ke? Right, cantik, faham. Seterusnya adalah yang saya perkenalkan kepada anda semua, iaitu nak cari. Okey, kita nak tengok ayam goreng sedap ni ada carian di Google tak? Ada permintaan di Google tak? Sebenarnya anda jangan tertipu Orang bagi servis SEO kepada anda, dia bagi kata kunci yang kadang-kadang sebenarnya tak ada permintaan di Google pun. Nak tahu ada permintaan tak ada permintaan di Google adalah you boleh pergi kepada yang ini. Salah satu tool yang saya guna adalah Ubersuggest lah. Ubersuggest. Okay. So you boleh type URL ni. Saya letak dekat ruangan chat. Okay. Yang ini platform ni berbayar, tapi satu hari boleh pakai hanya kita panggil apa? Satu hari boleh pakai 3 kali saja. 3 kali carian je. Okay, sekarang ni saya cuba type kita panggil tadi SEO ayam goreng sedap. Ayam goreng sedap. Okay, contohlah so kita type di sini Malaysia. Okay, Malaysia search. So internet ni ambil masa sikit. Alright, so bila anda nak tengok sama ada ayam goreng sedap ni sesuai tak anda guna kata kunci ni untuk anda punya perniagaan. Okay, ni salah satu tools yang kita boleh guna untuk kita kaji kita punya kata kunci ni okey atau ada demand atau tidak ayam goreng sedap ni. Okay, contohlah. Okay, so dia ambil masa sikit. Mungkin malam ni agak ramai orang menggunakan website ni, so dia ada queue lah orang kata nak. Ni percuma untuk 3 kali guna. Nampak saya ada 2 out of 3 free daily search available. So you tak ada pun heavy pun sangat nak buat content. So you hanya pakai yang sehari 3 kali cari pun dah okey dah sebenarnya. Alright. So you tengok search volume. Okay, kejap tengah loading. Okay, sementara tu kita tengok kepada sini. Ni kata kunci lah. Okay, so kita kembali balik tadi. Alright, sekejap je, lambat sikit dia loading. So anda boleh explore sendiri kalau kata anda nak explore dekat tools-tools yang ada kat sini, tepi sini. Yang ini kita panggil keyword overview. Keyword overview ni maksudnya kita nak tengok sama ada search volume ni, okey, carian kita ni ada permintaan di Google atau tidak. Kalau permintaan tu tak keluar, kosong, okey, anda jangan tertipu. Okey, kadang-kadang awak shock sendiri. Okey, saya nak guna kata kunci ni lah buat servis buat design contoh.
Sekali cek dekat tools ni sebenarnya tak ada permintaan pun. Ada 10, ada 5, ada kosong kan. Tak ada permintaan langsung di Google. So anda maknanya itulah kata kunci yang kurang sesuai untuk anda guna untuk perniagaan anda. Itu maksud saya lah. So SEO ni sebenarnya kita nak tengok kata kunci yang ada permintaan, dan nanti saya akan ajar macam mana kita nak tengok pesaing yang kurang. Maknanya dekat tools ni kita boleh tengok persaingan lah. Okay, sama ada kata kunci ni sesuai tak untuk perniagaan kita. Kalau kata demand tinggi, pesaing rendah, so anda boleh guna kata kunci ni lah sebagai anda punya orang kata kunci yang sesuai untuk perniagaan anda. Okay, ataupun kata kunci yang sesuai untuk anda optimize website anda di Google. So saya cadangkan kepada semua developer kat depan saya ni, okay, anda seorang IT base, mungkin anda yang bukan IT base, saya galakkan anda kalau paling mudah lah menggunakan platform WordPress lah untuk anda explore SEO. Kalau kata anda mahir coding untuk optimize SEO, why not? Okay, anda boleh go for it. Okay, tapi kalau kata anda nak paling simple cepat untuk SEO, anda boleh gunakan WordPress, CMS WordPress yang paling mudah dan cepat, mobile friendly, dan ada plugin-plugin yang sesuai untuk optimize Google. Alright. So saya memang pakai WordPress, CMS WordPress lah untuk saya punya projek, okay, untuk SEO. So kebanyakan yang penting untuk SEO ni, kejap dia agak lambat. You all boleh guna, boleh tekan sendiri, pergi dekat neilpatel.com Ubersuggest ni, dan anda boleh tengok kata kunci. Okay. So salah satu yang saya guna tools yang sekarang ni, saya guna Get Keywords. Okay, getkeywords.com. Yang ini saya memang subscribe premium lah. So saya nak cepat sebab Ubersuggest ni sedang lambat sekarang ni, tengah queue. Mungkin malam semua orang tengah carian di website dia, so agak lambat. So anda boleh guna sendiri. Ni salah satu tools lah yang saya guna selain daripada Ubersuggest lah. Okay, Ubersuggest tools ni nama dia getkeywords.io. Okay, saya subscribe bulanan lah. So sebenarnya yang ini kalau kata anda memang heavy heavy use untuk guna berkaitan dengan SEO, so anda boleh subscribe Ubersuggest ni ke, anda boleh subscribe. Nanti tools saya akan tunjukkan lah beberapa tools yang anda boleh gunakan. Ni salah satu sebab saya nak cepat. Okay, sebab internet mungkin line tak apa okey ke, menyebabkan dia lambat ke, you boleh buat kajian sendirilah. Okay, tu lambat juga. Kejap Okay. So setakat ni okey, line saya okey ke? Anda masih dengar ke? Type jelas kalau jelas, ataupun lagging ke? Saya risau kalau kata anda ada masalah dari segi penyampaian saya. Okey, jelas, cantik. Terima kasih atas respon. Okey, ini maksud saya. Okey, sebab sekarang ni saya nak menggunakan Ubersuggest, dia agak lambat. So saya pergi ke platform lain untuk saya buat kajian kata kunci. Okey, so maksudnya adalah kita nak tengok kata kunci yang memang ada permintaan di Google. Okey, bukan anda buat carian ke apa ke, anda short sendiri. Oh, saya rasa kata kunci ni sesuai lah untuk perniagaan saya, tapi anda tak ada apa-apa tools yang membuktikan yang sebenarnya kata kunci ni yang sebagusnya untuk perniagaan anda. Okay, maksudnya orang type contoh ayam goreng sedap. Okay, so kita type Malaysia lah. Okay, kita tekan search. So yang ini saya guna get keyword ni, dia agak detail sikit lah. So anda boleh tengok lah dekat mana lokasi yang paling tengok ayam goreng. Okay, kebanyakannya pengguna adalah mobile. So anda boleh tengok kata kunci yang lain yang ada dekat sini. So ayam goreng sedap memang ada permintaan. Resepi ayam goreng berempah simple ada permintaan. So paling tinggi adalah paling tinggi kita boleh tengok ni kat sini adalah kejap
sokong Bestari original. Ayam 3 budak gemuk. Ayam 3 budak gemuk ni macam banyak pula kan. So kita cuba tengok, okay, servis-servis lah. Anda kan freelancer kan. So kita tengok servis buat website. Ada permintaan tak di Google? Anda boleh guna perkara yang sama, okay, buat di Ubersuggest. So dia lambat sikit, so saya refresh balik. Ni platform berbayar, okay. So saya tunjuk ni, you boleh tengok sendiri apa maksud saya lah. So servis buat website, volume dia sebulan ada dalam 10 orang cari. Ni anggaran saja. Tepat tak tepat tu, okay, dia memang ada pakai API daripada Google ke apa untuk tunjukkan. So sebenarnya ada platform-platform lain dia bukan yang tepat, okay. So kita dapatlah anggaran permintaan di search engine, okay, servis buat website ada permintaan atau tidak. Okay, so kita tengok pula servis buat design. Ada tak permintaan di Google? Servis lah. So mungkin perkataan tu sendiri servis designer. Okay, so anda kena tahu ni English, so kita kena tukar Malay. Okay, search. So mungkin tak ada. So mungkin dari segi ayat tu, perkataan tu mungkin tak sesuai. So kena anda fikirkan lah. Okay, apakah perkataan-perkataan yang anda boleh tengok. Okay, ikut kesesuaian kepada anda lah. So seterusnya apa yang kita belajar lagi adalah Google Complete Search. Hari itulah kita ada belajar Google Complete Search tu, maksudnya kita nak tengok, okay, perkataan yang kita nak buat kata kunci ni, indikator dia adakah memang kita nak dapat idea kata kunci apa yang sesuai untuk kita punya optimization. Bila anda boleh buat, anda type tak lengkap, okay, di ruangan Google. So Google akan bagi cadangan 10 atau 5. Okay, dia ada pop up dekat bawah tu. Perkataan-perkataan tu anda boleh tulis untuk anda boleh tengok kata kunci di laman tools yang sesuai lah. Contoh Ubersuggest, ataupun nanti saya akan tunjuk tools-tools yang anda boleh gunakan lah. Okay, so cuba kita tengok kepada servis lah ataupun perkhidmatan. Okay, perkhidmatan. Okay, buat website. Okay, so dia ada keluar beberapa perkataan cadangan daripada Google. Servis buat website, servis buat website murah. So perkataan-perkataan ni anda boleh guna untuk peniaga anda punya projek, okay, untuk SEO. Okay, so seterusnya saya terpaksa express sebab hari tu kita dah belajar lama. Okay, so ini saya nak recap balik apa yang kita belajar. Sebenarnya yang untuk hari ini kita pun ada nak belajar topik yang baru, iaitu berkaitan dengan tools, extra tools lagi. Okay, so selain daripada kita gunakan berkaitan dengan Google Complete Search, okay, kita pun boleh gunakan Google Trend Explore. Okay, Google Trend Explore ni bagusnya adalah anda boleh okay, saya letak dekat ruangan chat, anda boleh copy link ni. Kejap Google Trend Explore. So bagus Google Trend Explore ni adalah anda boleh contohlah anda nak jual brand tertentu, ataupun anda memang nak tengok sama ada perbandingan brand, sama ada anda nak buat carian. Okay, contoh saya nak buat nak tahulah dekat Malaysia lah, anda boleh pilih Malaysia kat sini. Okay, Malaysia. Okay, so Malaysia. Jangan lupa anda kena pilih Malaysia kan kalau kata anda pilih negara lain nanti so dia tak keluar lah So apa yang kita nak cari sekarang ni adalah kejap kena refresh. Alright. So tujuan kita guna Google Trend ni adalah salah satu tools
untuk anda lihat sama ada trend dekat Malaysia, okey, ada sama ada apa-apa lagi perkataan kata kunci ni dari segi negeri mana dekat Malaysia ni yang ada permintaan yang tinggi dengan kata kunci yang kita akan gunakan lah. Contoh service wide website, mobile app lah, dan website lah. Okay, so service buat website. Sekejap saya rasa saya punya Google Trend ni macam a bit trouble. Anda boleh cari Google Trend Explore. Okay, Google Trend Explore, and then anda boleh tekan je Google Trend. Okay, so anda boleh yang ini worldwide. Okay, sekarang worldwide apa tengah orang kata tengah naik sekarang ni lah. Okay, dalam keadaan sekarang ni. Okay, so saya tak pasti kenapa data dia tak keluar kat sini. So anda boleh cubalah nanti dekat, sebenarnya dia ada data dia keluar kat sini, tapi saya tak pasti kenapa browser saya ada problem untuk get out benda ni. Okay, so itu salah satu tools yang kita gunalah. Dia akan keluar macam ni. Anda pilih Malaysia, maksudnya dalam tempoh 7 hari ke ataupun 90 hari 2 bulan ke, ataupun kategori tak payah kacau. So anda boleh tengok apakah yang trend dan kata kunci yang tengah naik sekarang ni dalam tempoh 7 hari ke, sebulan ke, yang anda boleh gunakan untuk website anda nanti. So bila kata kunci tu ada macam contoh World Cup ke, anda nak buat artikel pasal World Cup ke apa ke, so benda tu akan membantu untuk naikkan pelawat. Maksudnya benda tu tengah hot, tengah laris dalam tempoh 7 hari. So anda buat artikel berkaitan dengan perkara tersebut, isu semasa berkaitan dengan IT, contohlah cyber security, contohlah waktu tu tengah naik, orang tengah ada masalah dari segi orang hilang duit dekat bank tiba-tiba. So anda boleh ambil kesempatan dengan menggunakan kata kunci apa, boleh tengok dekat orang kata Uber Suggest, okey, kata kunci ni naik tak, okey, dan anda boleh tengok Google Trend, tengok ada kata kunci ni memang ada tengah breakout ke tak. Okey, so anda boleh gunakan tools ni lah. Okey, so selain daripada kita menggunakan tools-tools tadi tu, okey, untuk kita punya website, kita juga kena tengok kepada kita panggil local SEO. Okey, local SEO maksudnya adalah tak semestinya anda perlu ada kedai. Okey, anda kalau buat kat rumah pun boleh daftar Google Map. Google Map ni kita panggil salah satu local SEO lah. Okey, sebagai contoh kedai IT, kedai komputer. Okey, kedai komputer Shah Alam contohlah. Okey, Shah Alam. Okey, so macam sekarang ni, kalau kata anda memang ada buat servis freelance, kalau kata anda nak anda punya orang kata buat servis freelance tu nampak di laman pertama Google, anda pun boleh daftar sebenarnya. Tak ada masalah untuk daftar kawasan rumah anda sebagai sebagai lokasi untuk Google Map. Tapi cadangan saya, anda sesuainya cubalah, okey, subscribe lokasi seperti co-working space. Okey, cadangan saya lah. Ataupun you ada subscribe yang kalau yang mana yang freelancer lah, permanent desk ke, okey, park alamat kat situ. Okey, anda boleh daftar Google Map ni, dan anda boleh barulah nampak profesional lah. Okey, bila kata anda memang offer servis kepada orang. So even kalau kata anda tengah nak bekerja pun nanti, so bila ada portfolio yang macam ni, anda boleh tunjuk dekat anda punya majikan. Okey, anda ada buat sambilan freelance. Okey, nak nampak dari segi review rating pun ramai. Review rating kat sini 75. So mungkin anda nak boleh letak kata kunci, anda dah kaji kata kunci kat Uber Suggest ni, nak buat kat sini servis buat website contohlah kan.
dekat kawasan, contohlah servis buat website Shah Alam, contoh anda nak buat local SEO. So anda boleh tengok review bintang pun banyak. So bila majikan tengok benda-benda macam tu, proof, kita panggil social proof, so dia akan meningkatkan kredibiliti anda di laman Google lah, dan bukan saja di laman Google, di mata majikan pun sebenarnya. Itu pendapat saya lah. Okay, so ini yang kita belajar sampai sini hari tu. Okay, seterusnya local SEO, dan saya nak tunjukkan kepada anda antara tempat-tempat lokasi. Okay, anda boleh dapatkan tools-tools yang advance. Okay, seperti Ahref. So inilah Ahref, yang mana biasanya kalau kata ada bajet yang besar, saya memang akan subscribe sebulan all out, betul-betul buat kajian kata kunci, kaji kompetitor ke apa ke, lepas tu unsubscribe balik. Sebab kenapa? Harga dia agak keras sikit. So anda boleh gunakan tools ni lah. Okay, dia pricey sikit, so anda boleh tengok pricing je lah. Okay, sebulan pun dah boleh cecah lebih kurang dalam $99 kot tak silap. Okay, Ahref ni. Tools yang saya gunakan Ahref ni sebenarnya kebiasaan saya akan kaji. Okay, nampak tak harga dia? Kebiasaan saya akan gunakan Ahref ni untuk kaji. Anda boleh insert. Okay, sebenarnya contohlah anda nak tengok pesaing anda. Okay, contohlah yang servis buat website lah contoh ataupun servis mobile app. Kita nak tengok pesaing kita yang buat mobile app. Okay, apps. Kita nak tengok apakah kita nak inspect ataupun nak lihat, okay, kompetitor kita punya kata kunci. Apakah kata kunci yang dia guna pada website dia. Okay, anda boleh boleh spy sebenarnya menggunakan Ahref. Ahref boleh dapat lagi detail lah. Okay, sebenarnya. So dekat sini kita ada mobile app services. Okay, contoh dekat Google Suggest pun anda boleh masuk sebenarnya. Dekat sini. Okay, anda boleh masuk website kat sini. Alamat website ni anda boleh masuk dekat Google Suggest ni, domain ni. Okay, anda boleh search. Anda boleh inspect pun sebenarnya. Website ni macam mana, pelawat dia okey ke tak. Okay, so dari segi dia punya kata kunci dia, so anda boleh letak link website kompetitor dan anda boleh tengok. Okay, ni domain, dia punya result. Okay, apakah yang data yang akan keluar kat sini? Kebiasaannya kata kunci, top page, maknanya pelawat, page mana yang paling tinggi pelawat. Page ni maksudnya landing page yang daripada website tu lah. Alright, so Ahref ni lebih detail lagi. Salah satu yang saya guna lagi adalah dekat sini Google saja saya dah tunjuk tadi, SEMrush. Okay, SEMrush ni adalah salah satu tools untuk anda buat kajian juga. SEMrush pun ada free juga, anda boleh guna. Anda boleh explore SEMrush ni. Okay, sebab masa menceburi kita, so saya hanya sekali lalu saja untuk tunjukkan tools-tools kepada anda ni. Okay, anda boleh login and then anda boleh sign up percuma. So anda boleh try secara percuma sebenarnya. Okay, so contoh Malaysia tadi, kita nak type service mobile apps, try it free. Okay, so dia suruh sign up kebiasaannya. So anda boleh sign up ni, tapi tak payah subscribe lah. So salah satu tools yang anda boleh tengok lagi adalah Moz. Okay, Moz ni pun free juga. Untuk satu hari ada 10 kali je Moz. Moz.com. Moz.com ni sebenarnya saya gunakan untuk kita nak tengok, kita panggil domain authority lah. Okay, domain authority ni maksudnya
domain tu mungkin dia senang untuk ranking dalam laman pertama Google. Okey, bila kata dah makin lama domain tu maksudnya adalah contoh type onlineje.com contoh. Okey. So kita nak tengok ataupun type website-website yang besar. Okey, contohlah ohbulan.com kan. So website-website besar. Kita nak tengok domain ni, ni kita panggil domain lah. Domain ni ada authority tinggi ke tak? Authority tu maksudnya kalau kata anda publish, okey, servis anda, kita panggil nama dia advertorial. Okey. So kalau biasanya most ni kita guna untuk kita nak semak sama ada kita nak buat keputusan untuk buat backlink kebiasaannya. Sebenarnya SEMrush dengan Ahrefs pun kita boleh buat. Sebab most ni ada free. Okay, try 10 kali dalam sehari. So anda boleh gunakan most ni untuk anda boleh tengok. Ini advance sikit lah. Okay, sebenarnya nak bagi pemahaman kepada anda ni. So most ni kita guna untuk kita kaji kata kunci pun boleh. Dia ada banyak tools dalam ni, anda boleh explore. Belajar berkaitan dengan SEO pun ada yang free juga kat sini. Dan lagi satu berkaitan dengan kita panggil domain authority. So anda boleh login dekat sini sebenarnya, boleh sign up secara percuma. Saya ada account, saya guna account free je sebenarnya. Okay, so saya login. Sementara login tu kita buka dekat bulan ni tadi. Okay, so kita nak tengok bulan ni berapa domain authority dia. Okay, so kalau kata anda nak tengok domain authority, anda boleh guna most. Kalau kata anda nak tengok pelawat dekat sesuatu website ni, berapa banyak pelawat yang ada kepada website ni kan, anda boleh type nama dia similar web. Okay, similarweb.com. Okay, so ini adalah salah satu website yang anda boleh tengok, okay, pelawat berapa ramai. Contohlah anda buat marketing, so anda nak publish dekat website influencer. Okay, nak tengok sama ada influencer tu tipu kita ke tak kan, sama ada influencer tu betul-betul ada pelawat ke tak. Sebab kita nak kena buat keputusan yang bagi win kepada kita sebab kita buat marketing. So kita nak tengok sama ada kita berdasarkan kajian ni, okey, dia layak untuk kita subscribe sebagai provider kita untuk publish artikel review pada website dia. Okey. So kita boleh guna similar web ni. Anda boleh paste dekat sini dan tekan search. Okey, anda boleh tengok. Okey, tools ni sangat bagus untuk kalau kata anda nak present berkaitan dengan comparison data kepada klien. Contohlah anda tengah nak buat satu website. Okey, klien minta contohlah travel agency minta kan anda buat package umrah punya website. So untuk anda nak kaji, okey, anda punya kompetitor, so anda nak tengok, okey, tengok website ni ada pelawat macam ni, website ni pelawat macam ni. So kita perlukan khidmat SEO ni untuk kita boleh pergi lebih laju lagi. So itulah fakta-fakta ni lah boleh menguatkan presentation tu nanti. Anda boleh screenshot je dan masuk dalam presentation anda. So ini contoh saya guna bulan. Saya nak tengok bulan ni, okey, makin lama makin naik ke, makin menjunam ke apa ke. So banyaklah data kita boleh dapat daripada similar web ni. Okey. So kita scroll bawah, kita nak tengok kompetitor dia siapa. So kita boleh tengok dari segi apa ni. Okey, sebab mungkin line tak apa okey. So mungkin anda boleh ni ada dia tak nampak sangat. Ranking dia dah start ni ke apa ke statistik dia kan. Anda boleh tengok country rank, Indonesia, global rank. Okey, so dia ada perubahan. Macam sekarang ni pelawat dia okey, ada 3.2 million, 4.1 million. Okey, so masih lagi ada jutaan trafik. Okey, ni pada Disember 2022. Yang lain-lain tu mungkin anda boleh explore sendirilah. Okey, ni yang sebulan yang lepas sebab kita baru habis bulan 1, so dia belum lagi update data dia lagi lah. Okey,
Dan even anda boleh buat comparison website antara Bulan dengan contohlah Beautiful Nara contoh. So anda pun boleh buat comparison sebenarnya untuk trafik pelawat. Okay, anda boleh explore similar web ni. Okay, so saya letak dekat ruangan chat. At least you all boleh you all ada catat ke? Nanti ada rakaman lah konon kan. So boleh buat comparison. Okay, pelawat macam mana. Okay, so antara Bulan dengan Beautiful Nara mana lagi power kan. So anda boleh buat comparison. So ini menggunakan similar web. Sementara kita nak tunggu tadi most. Okay, kita refresh balik. Dan seterusnya antara tools yang kita boleh gunakan adalah Answer the Public. Inilah tools kegemaran saya lah. Okay, untuk anda, okay, sebagai seorang yang content provider, kadang-kadang kita tak tahu idea ataupun kita tak ada idea pun apakah kata kunci yang sesuai untuk kita nak buat pada website kita sendiri ataupun pada platform kita sendiri. Okay, even kadang-kadang benda ni adalah satu guideline kepada kita sebenarnya. Inilah kita panggil salah satu platform nama dia answerthepublic.com. Okay, dia ada upgrade to pro, kita pakai free je. So anda boleh type dekat sini contohlah programming lah. Okay, programming. Betul ke ejaan saya ni? Programming macam biasa. Okay, mobile app lah kan, service mobile app. Anda nak bangunkan mobile apps. So saya cuba letak English kat sini, in Malaysia. Okay, so kita tekan search. Alright, ini adalah platform yang bagi saya sangat bagus untuk anda explore. Okay, so anda sehari macam biasa anda boleh dapat 3 kali je untuk search. So anda boleh tengok idea yang banyak. Nampak tak? Ini adalah a bunch of idea berkaitan dengan mobile apps. Apakah artikel-artikel yang anda boleh keluarkan, dan kata kunci anda boleh gunakan untuk anda letakkan kepada Uber Suggest tu nanti. Ni sebab dia loading, saya tak tahu malam ni dia queue ke apa. So anda boleh gunakan perkataan, even anda boleh letak bahasa Melayu, servis bahasa contoh buat website ke apa ke, anda boleh, walaupun dia English dia boleh keluar juga perkataan tu. So limit to English, mungkin lebih tepat English. Tapi kalau kata anda letak buat contoh website kan, website dalam bahasa Inggeris, khidmat apa-apalah yang bahasa Melayu, anda cuba boleh try lah. Dekat sini dia akan keluar maklumat-maklumat banyak yang akan ada, yang anda boleh gunakan idea-idea ni untuk buat konten, artikel, ataupun anda boleh kaji kata kunci ni, anda boleh copy ke ataupun boleh catat, dan anda boleh letak dekat Uber Suggest ni ada permintaan atau tidak, dan anda boleh guna Google Trend untuk tengok kata kunci ni ada kesesuaian atau tidak. Alright, so dekat sini tools Keywords Everywhere ni salah satu tools yang anda boleh guna juga. So anda boleh type dekat Google Keywords Everywhere. Tapi yang biasa kerap saya guna biasanya kalau free, Uber Suggest lah. Keywords Everywhere ni jarang-jarang saya guna lah. Anda boleh tengok, anda boleh explore tools ni, Keywords Everywhere. Salah satu keywords tool untuk SEO lah. So ini saya gunakan untuk nak kenal pasti kata kunci sajalah. Sebenarnya bila time saya search, dia ada keluar dia punya extension dia. Alright, ni Keywords Everywhere. Selain daripada tu, anda boleh guna kalau dekat Malaysia ni ada provider yang anda boleh type nama dia kata kunci. Enter.
ada yang keyword saya kena semak semula link dia. Okey, anda boleh tengok juga masuk kata kunci apa, masuk kata kunci dekat sini, masuk dia apa, definisi dia apa. Sebab saya mungkin anda mungkin kurang pemahaman, tapi apa yang saya masukkan, kata kunci ni adalah keywords yang anda boleh guna untuk optimize SEO, okey, untuk website anda. Maksudnya kat sini, okey, kalau kata sebagai developer, okey, contohlah you boleh pergi kepada website ni sebagai pemahaman you, muhammadrawi.com. okey, ini website saya lah. okey, actually website saya fokus kepada content saja. Dan coming soon mungkin akan letak landing page pada homepage lah. Sebab saya tak nak website saya berat, so saya nak optimize kepada content saja. Maksudnya adalah contoh, kalau kata orang nak cari idea perniagaan dari rumah, contoh. So enter. Okay, so bila enter je jumpa website siapa contohlah kan, komen type oh ada website saya naik. So memang ada carian perkataan idea perniagaan dari rumah ni, ada dia punya keyword demand memang ada. So bila orang cari, orang tekan artikel, okay, yang kita buat tu, kita dah optimize kepada Google. Okay, so orang tengok, oh ada banyak cadangan kita berkaitan dengan idea perniagaan. So ini juga platform sebenarnya anda boleh gunakan strategi ni untuk anda boleh buat duit secara online sebenarnya. Okay, yang mana anda yang tahu knowledge berkaitan dengan affiliate program ataupun contoh anda buat servis ke apa ke, inilah yang kita nak optimize sebenarnya, right? Okay, so orang boleh jumpa kita di laman pertama Google. Kalau orang dah pergi ke laman kedua, ketiga tu, so dia akan jadi orang kata percentage anda untuk dapat klien tu dah kurang lah. Okay, bila dah, kalau kata anda berada di laman pertama dan kedua Google. Okay, so anda boleh guna Uber Suggest, anda boleh guna keyword-keyword yang lain, okay, yang kat sini lah. Anda boleh screenshot, ni kita memang ada rakaman, tak apa, tak ada masalah. Dan lain-lain, okay, search engine marketing, okay, lain-lain yang kita boleh explore adalah Google Image. Okay, so anda boleh type Google Image juga. Okay, Google Image. So tekan Google Image kat sini. Dekat sini pun anda boleh tengok, okay. That's why lah, bila anda nak upload dekat platform yang contoh website anda, pastikan anda compress dulu. Okay, compress gambar anda boleh guna platform ni, nama dia shortpixel.com. okay, ni free, ada free, dah beberapa kota saja free. So anda boleh inilah adalah satu website yang anda boleh compress gambar yang kualiti dia takkan lari. Okay, tapi macam ni lah, maksudnya anda ada gambar yang high definition, tapi dia adalah limit dia nak upload, okay, kurang 1 gig ke apa ke. So bila ada upload, dia takkan lari anda punya kualiti. Okay, so saya gunakan ShortPixel ni untuk upload, untuk compress dulu. Anda compress dulu baru upload kepada website. So bila upload pada website, pastikan, okay, pastikan anda rename dulu. Rename tu maksudnya anda tukar, yang contohlah kebiasaannya image dia IMG 101 ke apa kan. So anda tukar, anda rename dekat folder tu, anda folder ataupun gambar tu anda rename, tukar nama yang ada kaitan dengan kata kunci. Okay, so bila kata kunci anda optimize, so anda cari contohlah servis buat, anda dah buat flyers kan, buat website contoh, anda nak tengok ada tak anda punya flyers keluar terpampang kat sini. Itu yang sangat-sangat penting lah. Nampak tak dia ada watermark lagi, serviceweb.my. So inilah kita panggil image optimization lah. Okay, yang pasti anda dah compress anda punya image, anda dah rename, upload dekat website. So kemungkinan besar bila orang type servis buat website, dia nampak anda punya flyers dekat carian Google Image juga. Ini pun kita perlu optimize. So seterusnya, kita pun dah dekat 10-4 minit. Saya curi masa you all. Macam mana pula penggunaan SEO dalam marketing, sama je ke? Maksudnya
penggunaan SEO dalam marketing. Okey. Penggunaan SEO dalam marketing ni maksudnya yang saya bagi tahu tadi tu adalah orang cari kita optimize website ataupun platform jumpa kita punya perniagaan ataupun klien punya perniagaan. Okey. So kita sebagai developer kita kena tahu teknikal seperti tadi tools apa yang kita guna. Lagi satu, contoh kalau kata anda menggunakan website WordPress, CMS WordPress, plugin yang anda boleh guna, okey, salah satunya adalah untuk tool untuk inilah Rank Math. Okey, inilah, tapi yang famous orang guna ni Rank Math. Okey, anda boleh guna Rank Math ni percuma saja. Rank Math ni dia anda boleh upload sebagai plugin, okey, dekat website anda dan anda boleh optimize Google tu lah. So dekat mana? So dekat okey, saya menggunakan bukan Rank Math. Sebab ini yang free-nya, sebab saya yang pakai yang berbayarnya. Okey, saya pakai kalau yang paling famous orang pakai Yoast kan? Yoast SEO. Okey, YOES Yoast ejaan dia ni Yoast. Okey, orang pakai plugin ni. Okey, Yoast SEO. Ada orang pakai plugin untuk salah satunya All in One SEO. Okey. So All in One SEO pun anda boleh gunakan sebagai tools. Kat mana anda boleh optimize, okey? Contohlah anda nak optimize untuk, okey, kita pergi kepada Muhammad Rawi tadi tu. Okey. So sebenarnya anda kena ada platform, kalau kata menggunakan WordPress, anda perlu ada platform WordPress. Tapi kalau kata anda merupakan developer ke apa ke, so anda kena tahu script, okey, untuk optimize kepada Google lah. Tapi kalau kata kebanyakan anda menggunakan sistem, so pastikan sistem anda tu ada coding yang allow untuk Google crawl website anda. So saya nasihatkan kepada anda, okey, kebiasaannya orang kat sini dia belajar mungkin terlebih ke ataupun tak tahulah macam mana dia belajar SEO. Kalau anda seorang content writer, okey, dan anda nak memang nak menggunakan teknik dan anda memang nak practice SEO, pastikan anda, okey, artikel anda ke ataupun anda punya artikel ni jangan hanya semata-mata ikut, okey, cadangan. Contohlah Yoast SEO tu dia ada merah, dia ada color dia lah. Nampak color merah tu apa ke terlalu robot sangat. Dia kata kata kunci terlalu banyak ke, kena letak, boleh follow. Tapi pastikan bila anda sebelum publish tu anda baca tu betul-betul human atau tidak. Maksudnya artikel anda tu bukan artikel yang semata-mata comply SEO. Tapi artikel anda tu adalah anda publish mesti kita panggil apa? Mesti orang baca memang betul-betul anda tulis tu bukan sebab SEO semata-mata lah. Anda tulis tu sebab anda punya writing anda sendiri. Jangan terlalu orang kata lari daripada human lah. Macam sekarang ni orang buat artikel menggunakan ChatGPT kan. ChatGPT ni orang guna untuk artikel generate. Okay. So kalau kata anda nak menggunakan tools yang lain yang auto generate artikel ke apa, pastikan anda kena relevan. Anda jangan lari sebagai orang kata publish artikel tu sebagai robot. Pastikan ada human. Maksudnya perkataan tu orang kata betul-betul yang orang kata boleh baca lah. Jangan ikut robot sangat. Maksudnya anda buat pandangan, pendapat sebab kenapa, yang mana pilihan. Okey. Artikel kalau kata anda nak publish, pastikan bagi saya lah, bagusnya artikel panjang sebab lagi ramai orang dekat, lagi ramai dan lagi lama orang pergi ke website anda, Google anggap tempat untuk anda, orang kata tempat website ni orang suka
dan relevan kepada orang yang pembaca. Sebab kalau kata tak relevan, orang tengok sikit dia keluar, terus tekan pangkar. Tu orang kata tak relevan lah. Maksudnya orang cuba cari contohlah servis buat website, sekali cerita dia punya headline dia servis buat website, bawah-bawah dia dia cerita yang tak mengena daripada prospek, okey, menyebabkan dia out, keluar daripada carian Google, daripada platform. Okey, so maksud saya kat mana setting berkaitan dengan SEO tu, dia setiap plugin dia ada setting dia sendirilah. Okey, berkaitan dengan SEO. So kalau kata yang saya guna ni all-in-one SEO. So all-in-one SEO ni dia ada setting dia, yang mana setiap artikel ni dia ada kita set kata kunci yang ada demand. Okey, so kita dah memang set dekat bawah artikel. Contohlah saya buka salah satunya. Salah satunya adalah ni daily popular post lah. Okey, so idea perniagaan. Saya dah ada dekat artikel saya 19,274 orang dah tengok dah dekat artikel saya ni. Okey, daripada artikel ni dah banyak saya buat duit untuk affiliate sebenarnya. Okey, so itu SEO lah. Ni salah satu website yang saya tunjuk kepada anda. So boleh nampak, okey, contoh dekat sini. Bila anda nak publish je contoh, okey, anda nak sebelum publish, biasanya ini adalah platform WordPress. Kalau siapa yang familiar berkaitan dengan WordPress, so anda memang mahir lah, okey, menggunakan WordPress ni. So bila anda pakai plugin all-in-one SEO, so dia ada cara macam mana anda nak setting berkaitan dengan all-in-one SEO ni. Anda boleh tengok tutorial all-in-one SEO pada website dia. Alright, so loading ni kejap dekat artikel ni dia ada tempat untuk kita letak kata kunci itulah. Okay, so anything, ada apa-apa pertanyaan tak sebelum saya end live ni? Kita agak express sikit sebab apa ni, topik ni sebenarnya kita belajar sebenarnya 2-3 hari, tapi kita belajar agak express sikit. Ni banyak saya nak share kepada anda. Pastikan anda follow saya punya live, kalau tak anda rugi sebenarnya. Ini maksud saya lah. Maknanya dekat bawah sekali anda akan letakkan untuk SEO tu lah, plugin untuk SEO. Kejap ni kat sini. Okey, dia ada tempat untuk anda letak kata kunci. Dekat sini. So all-in-one SEO dia memang ada. Dia ada snippet, kita panggil preview lah. Maknanya ini yang akan keluar dekat laman pertama Google ke, laman kedua Google ke. So ini akan keluar. So saya letak cara menjual di Shopee ni, saya dah kaji. Memang ada permintaan, so saya letak dekat fokus keyword ni. So lain-lain ni kita kena biarkan plugin ni yang akan buat kerja dia. Tapi sebenarnya kita bukan kata nak bergantung plugin semata-mata. Sebenarnya kat luar sana banyak je yang tak menggunakan plugin, tapi organik lah. Okay, so you kena kerap buat konten dan sebagainya lah. Dan bila anda dah pakai plugin SEO ni, anda wajib, okay, kalau kata anda tak hantar, okay, sebenarnya anda yang seperti yang saya beritahu kepada anda, iaitu anda wajib tengok balik konten anda tu. Memang ini saya tekankan sebaik-baiknya supaya anda kena relevan pada audien. Maknanya kata kunci anda tu jangan lari dari tajuk dengan konten anda. Kalau kata nak kuatkan lagi, bagus ada video. Okey, video pada anda punya konten tu. Alright. So ada apa-apa pertanyaan ke sebelum kita end? Minta maaf ambil masa anda sikit, sebabnya benda ni tadi mungkin kita terdelay pasal internet hang ke apa benda semua tu. So saya terlajak lah sedikit, minta maaf. Anything, ada apa-apa ke? Boleh komen di ruangan chat ke kalau ada apa-apa. Hello. Ke you all dah dibuai mimpi. So
Komen jelas kalau kata anda jelas. Kalau ada pertanyaan, komen di ruangan chat. Okay. Okay, ada apa-apa pertanyaan ke? So sebenarnya banyak. Sebenarnya technical SEO ni satu-satu kita nak rungkai kan sebenarnya. Okay. Bounce rate, error 404 on page, website sitemap. Okay. So sebenarnya banyak berkaitan dengan SEO ni. So hopefully sebenarnya saya harapkan kepada anda jangan tinggalkan saya punya sesi live. Kalau kata memang saya memang mengajar, pastikan anda masuk pada waktunya, jangan terlepas. Walaupun ada rakaman, tapi saya galakkan anda untuk bertanya sebagai pemahaman. Sebab rakaman tu adalah sekadar rakaman, tapi kadang-kadang ada part yang anda nak tanya, benda tu sebenarnya memerlukan personalize untuk supaya anda lebih faham. Faham? Okey. So saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa, ada beza ke free dengan berbayar? Beza dia lebih kepada features lah. Okay. Anda boleh tengok dekat plugin punya website tu. Kalau kata contoh ada certain plugin tu dia ada offer, kalau kata berbayar tu dekat WooCommerce pun dia boleh optimize untuk SEO. Dia adalah dia punya extend features dia. Tapi bagi saya base yang saya pakai tu free je semuanya. All-in-one SEO saya pakai free. Cuma yang berkaitan dengan business, saya invest setahun kena bayar dalam 5 lebih lah. Okay. Itu sebagai investment. And then kalau kata dia punya function tu boleh naikkan kita punya SEO, so benda tu agak workable lah. So kita punya investment tu berbaloi lah. Alright. Memang ada beza juga, tapi sebagai SEO practitioner kita sebenarnya tak ada bergantung kepada plugin sangat sebenarnya. Plugin tu sebagai benda yang membantu SEO. Kalau kata website anda pelawat ramai, website anda memang kita nak sebenarnya pelawat, kita buat website bukan kita nak orang landing saja pergi website tu. So bagi saya rugi kalau setakat kita cari hosting murah sebagai ada je. Itu objektif, bukan kalau kata anda ada platform sendiri, itu bukan objektif anda sebenarnya. Bagi saya anda kena explore ilmu SEO ni supaya kita nak orang cari platform kita. So itu expertise saya, yang mana saya akan ajar anda untuk bagaimana orang boleh jumpa anda punya portfolio. Optimize anda punya portfolio. Anda boleh gunakan kata kunci punya tools tu tadi untuk optimize LinkedIn anda. LinkedIn anda pun anda boleh gunakan optimization daripada tools tadi tu. Contoh anda nak buat servis buat website kan, anda nak optimize dekat LinkedIn kan, anda boleh letak dekat tempat-tempat yang berkaitan dengan hashtag ke. So boleh gunakan hashtag dekat mana-mana platform media sosial, anda boleh gunakan kata kunci tu. Alright, so itu saja dari saya. Dan kalau kata ada jodoh lagi kita berpanjangan, kita boleh jumpa lagi di masa akan datang. Bye bye. Alright.